Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Aisyatul Balkis dengan nombor matrik 30508 mewakili grup 6 untuk membentangkan tajuk perniagaan kecil dan sederhana ataupun dikenali lagi sebagai PKS. Okay, first of all kita akan masuk kepada butiran definisi melalui berdasarkan saiz. Okay, kita ada 3 saiz which is micro, kecil dengan sederhana. Untuk butiran definisi ni kita kena tahu pasal jualan tahunan dan pekerja dia. And then berdasarkan apa pembuatan, sektor apa, pembuatan dan perkhidmatan serta sektor lain. Okay. Untuk micro, first jualan tahunan dia untuk pembuatan dan perkhidmatan serta sektor lain kita memerlukan RM300,000 kurang RM300,000 dan pekerja pula kurang daripada 5 pekerja sahaja. Untuk saiz kecil pula, jualan tahunan untuk pembuatan ialah RM300,000 hingga ke kurang daripada RM15 juta. Untuk pekerja pula 5 hingga kurang daripada 75 pekerja. Untuk perkhidmatan dan sektor lain bagi saiz kecil, jualan tahunan dia memerlukan kurang daripada RM300,000 hingga ke kurang daripada RM3 juta. Untuk pekerja pula 5 hingga kurang daripada 30 pekerja sahaja. Bagi saiz sederhana pula, untuk jualan tahunan kita adalah RM15 juta hingga ke kurang atau sama dengan RM50 juta. Untuk pekerja 75 hingga kurang atau sama dengan 200 pekerja. Bagi perkhidmatan dan sektor lain pula, jualan tahunan bagi saiz sederhana ialah RM3 juta hingga kurang atau sama dengan RM20 juta. Untuk pekerja juga, kita memerlukan hanya 30 hingga kurang atau sama dengan 75 pekerja sahaja. Okey, seterusnya kita akan masuk pada definisi secara umum terbahagi kepada 3. First ialah PKS, kedua pembuatan dan ketiga ialah perkhidmatan dan sektor lain. Untuk PKS adalah sesebuah perniagaan dianggap sebagai PKS jika ia memenuhi salah satu daripada 2 kriteria kelayakan iaitu jualan tahunan atau bilangan pekerja sepenuh masa yang mana lebih rendah. Untuk pembuatan pula, definisi dia ialah jualan tahunan tidak melebihi RM50 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang. Untuk yang ketiga, perkhidmatan dan sektor lain didefinisikan sebagai jualan tahunan tidak melebihi RM20 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang. Okey. Seterusnya, kita masuk ke definisi berdasarkan saiz operasi. Okey, saiz operasi yang kita ambil first ialah kecil. Saiz operasi kecil. Okey, bagi dari segi pembuatan, jualan tahunan daripada RM300,000 kepada kurang daripada 15 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa daripada 5 orang kepada kurang daripada 75 orang. Dari segi perkhidmatan sektor pula, perkhidmatan dan sektor lain pula, jualan tahunan daripada RM300,000 kepada kurang daripada RM3 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa daripada 5 orang kepada kurang daripada 30 orang. Seterusnya, kita akan masuk kepada definisi berdasarkan saiz operasi sederhana. First kita akan cakap pasal pembuatan. Okey, jualan tahunan daripada RM15 juta kepada tidak melebihi RM50 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa daripada 75 orang kepada tidak melebihi 200 orang. Dari segi perkhidmatan dan sektor lain pula, jualan tahunan daripada RM3 juta kepada tidak melebihi RM20 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa daripada 30 orang kepada tidak melebihi 75 orang. Okey, seterusnya kita masuk kepada klasifikasi sektor. Klasifikasi sektor terbahagi kepada 3 iaitu pembuatan, servis atau perkhidmatan. Yang ketiga adalah lain-lain. Okey, pembuatan merujuk kepada transformasi bahan atau komponen
fizikal atau kimia ke dalam produk baru. Yang kedua, kita akan masuk yang kedua, perkhidmatan, iaitu perkhidmatan merujuk kepada semua perkhidmatan termasuk perdagangan, pengedaran hotel dan restoran, perkhidmatan perniagaan, profesional dan ICT, pendidikan dan kesihatan swasta, hiburan, pengantaraan kewangan dan perkhidmatan berkaitan pembuatan seperti penyelidikan dan pembangunan R&D, logistik, gudang kejuruteraan dan lain-lain. Untuk klasifikasi yang sektor yang ketiga adalah lain-lain. Lain-lain ini merujuk kepada baki tiga aktiviti ekonomi utama, iaitu pertanian utama. Contoh, tanaman tuaian dan tanaman tunai, ternakan, perhutanan dan pembalakan, perikanan laut dan aquakultur. Untuk aktiviti ekonomi yang kedua pula adalah pembinaan. Contoh-contohnya pula infrastruktur, kediaman dan bukan kediaman dan perdagangan khas. Yang aktiviti ekonomi yang ketiga adalah perlombongan dan kuari. Seterusnya saya akan serahkan kepada Batrisya untuk menjelaskan perkara seterusnya. Terima kasih. Saya, Nurul Asnah Batrisya binti Mahathir, nombor matrik 299749, akan membentangkan berkaitan ciri-ciri umum PKS. Terdapat 4 ciri utama umum PKS. Pertama, terlibat dalam pelbagai aktiviti untuk memenuhi keperluan pengguna. Contohnya macam restoran, kedai runcit dan pasar raya yang ada dekat pasaran ni yang membekalkan keperluan harian kepada pengguna adalah terdiri daripada PKS. Kedua, struktur organisasi yang lebih mudah. Macam kita tahu, PKS ni dia tak memerlukan modal yang tinggi untuk memulakan perniagaannya. Jadi struktur organisasi dia tak kompleks macam perniagaan besar yang lain yang ada dekat pasaran. Ketiga, modal yang rendah dan peralatan yang tak berteknologi tinggi. Macam kita tahu, PKS ni dia tak memerlukan modal yang tinggi untuk memulakan perniagaan sebab perniagaan yang dijalankan hanya dalam skala yang kecil. Jadi teknologi yang digunakan juga tu adalah teknologi yang rendah. Dia tak memerlukan teknologi yang tinggi untuk untuk melakukan perniagaan dia. Yang terakhir, ciri umum PKS adalah intensif buruh yang rendah. Macam kita tahu, kebanyakan PKS ni dia berasal daripada keluarga yang berpendidikan rendah yang menyebabkan kebanyakan buruh yang bekerja dekat bawah PKS ni adalah kurang mahir. Jadi menyebabkan intensif buruh bagi PKS ni adalah kurang mahir. Seterusnya, kepentingan perniagaan kecil sederhana. Pertama, membuka peluang pekerjaan. PKS memberi peluang pekerjaan kepada penganggur dan buruh kurang mahir untuk bekerja. Hal ini kerana PKS cenderung untuk menggunakan tenaga buruh secara intensif untuk mengurangkan kos pengeluaran. Kedua, kepentingan PKS ialah memberi sumbangan dalam usaha meningkatkan jumlah tabungan negara dan menjimatkan tukaran wang asing. Sebahagian besar sumber modal PKS datang daripada usahawan itu sendiri atau keluarga usahawan itu sendiri. Jadi perniagaan kecil sederhana ni menjadi sumber penting kepada jumlah tabungan dan simpanan negara. Pada masa yang sama juga, PKS ni dapat menjimatkan tukaran wang asing dalam negara. Hal ini kerana perniagaan kecil sederhana jarang melibatkan penggunaan bahan-bahan mentah import dari luar negara berbanding dengan firma-firma besar yang lain. Jadi hal ini dapat membantu negara untuk menjimatkan pertukaran wang asing dan seterusnya dapat menggalakkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang lain dalam negara lah. Yang ketiga, kepentingan perniagaan kecil sederhana adalah mewujudkan agihan pendapatan yang lebih baik kepada penduduk negara. Macam kita tahu, penglibatan pengusaha, pemilik dan pekerja dalam perniagaan kecil sederhana boleh membantu mendapatkan jurang pendapatan di kalangan penduduk. Dengan kata lain, PKS ni dia dapat meningkatkan pendapatan yang lebih ketara dalam kalangan penduduk tempatan sendiri. Kepentingan seterusnya ialah membantu melahirkan dan meningkatkan kemahiran di kalangan tenaga kerja dan membantu meningkatkan arus pemindahan teknologi asing. Sebagai contoh, kalau pemindahan teknologi asing, kita boleh lihat melalui penggunaan teknologi
yang digunakan oleh PKS untuk meningkatkan produktiviti, efisiensi, pengeluaran produk serta daya saing perusahaan yang seterusnya dapat meningkatkan ekonomi dalam negara. Dan kepentingan yang terakhir ialah membantu meningkatkan hubung jalin dengan firma besar. Seterusnya, cabaran perniagaan kecil sederhana. Terdapat 5 cabaran utama. Yang pertama adalah modal atau kredit. Kebanyakan pengusaha PKS mempunyai masalah untuk mendapatkan pinjaman atau kredit daripada bank kerana tiada cagaran, tiada rekod perniagaan, sistem pengurusan yang tidak teratur dan kredibiliti pengusaha yang tidak terurus. Kedua, cabaran dalam tenaga buruh mahir. Pengusaha PKS kebanyakannya tidak berupaya untuk membiayai latihan pekerjanya. Jadi kebanyakan pekerja atau buruh PKS adalah kurang mahir dan kurang berilmu pengetahuan. Ketiga, cabaran dalam bahan mentah. Seperti yang kita tahu, kebanyakan uh, pengusaha perniagaan kecil sederhana ini bergantung kepada bahan mentah tempatan. Jadi terdapat persaingan untuk mendapatkan bahan mentah tempatan yang terhad. Cabaran keempat adalah pasaran dan pemasaran. Pemasaran adalah aktiviti perniagaan yang dilakukan oleh peniaga untuk menyalurkan barangan atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Jadi cabaran dan pemasaran ini wujud apabila pengusaha PKS menghadapi cabaran dalam memasarkan barangan atau produk mereka sebab mereka memerlukan kos pengeluaran yang tinggi tetapi keupayaan mereka untuk memasarkan produk mereka adalah rendah. Dari sudut pasaran pula, pengusaha PKS ni mempunyai pasaran yang sangat terhad untuk memasarkan barangan mereka, iaitu mereka kebanyakannya bergantung kepada pasaran domestik sahaja berbanding dengan firma-firma besar yang lain. Cabaran yang terakhir adalah bangunan dan ruang pejabat, iaitu dari sudut modal yang rendah menyebabkan pengusaha perniagaan kecil sederhana terpaksa beroperasi di tempat yang tidak sesuai atau tidak sah. Contohnya macam kita tengok penjaja dekat tepi jalan. Itu adalah contoh pengusaha perniagaan kecil sederhana yang beroperasi di kawasan yang tidak sesuai disebabkan modal yang tidak mencukupi untuk sewa kedai atau sewa bangunan lah untuk melakukan operasi perniagaan mereka.